Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 1 Nilam. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan semuanya sihat-sihat belaka dan sudah bersedia untuk belajar sains pada hari ini. Murid-murid, teacher harapkan kamu sudah bersedia dengan buku teks, buku aktiviti sains dan juga alat tulis. Jom baca doa belajar. Murid-murid, jika minggu lepas kita belajar tentang pengelasan objek dengan menggunakan deria yang kita ada. Deria yang kita ada adalah deria penglihatan, pendengaran, bau, rasa. Lagi apa? Sentuhan. Jadi pada minggu ini kita akan belajar tajuk gunakan deria sepenuhnya. Maksudnya kita akan menggunakan deria kita dengan semaksimumnya mungkin mengikut situasi. Jadi murid-murid jom buka buku teks muka surat 37. Okey, jom kita baca sama-sama apa yang terdapat dalam buku teks muka surat 37. Bekalan elektrik terputus. Linda tidak dapat melihat di dalam gelap. Ini suasana gelap. Ya. Jika kamu perhatikan, lampu meja Linda tidak menyala dan juga lampu biliknya. Jadi apa yang perlu Linda lakukan? Namun begitu, dia masih boleh menggunakan deria sentuhan untuk mencari lampu sulur. Di mana lampu sulurnya? Di mana ya? Bagaimanakah Linda mengetahui objek yang disentuh ialah lampu sulur? Tadi Linda nak cari lampu sulur. Jadi bagaimana dia ketahui objek disentuh tadi ada lampu sulur? Ini adalah pengalaman Linda melihat dan menyentuh lampu sulur sebelum ini. Maksudnya Linda sebelum ni pernah melihat lampu sulur dan pernah sentuh lampu sulur. Jadi ia tahu bagaimana rupa bentuk lampu sulur. Jadi Linda menggunakan deria sentuhan. Okey? Oleh kerana ia tidak boleh melihat dalam keadaan yang gelap. Okey? Boleh kita teruskan? Okey. Apabila sesuatu deria tidak berfungsi dengan baik, kamu boleh menggunakan deria lain untuk memerhati. Seperti situasi Linda tadi. Apabila deria penglihatannya tidak boleh digunakan kerana keadaan gelap, maka Linda menggunakan deria sentuhan. Itu maksudnya kita menggunakan deria lain untuk memerhati. Memerhati di sini tidak semestinya kita melihat. Ingat tak, dulu teacher pernah terangkan bahawa memerhati adalah kita menggunakan kelima-lima deria yang ada. Maksudnya bukan kesemua mungkin kita menggunakan deria pendengaran, rasa, bau maupun sentuhan. Tengok apa tu? Ini yang teacher nak tunjuk ni dalam buku teks muka surat 39. Dia budak lelaki sedang membaca. Namun apa dia cakap? Kaburnya saya tidak dapat membaca teks ini. Apa yang jadi pada dia ya? Kenapa dia tidak dapat membaca teks ni? Sebab dia kata kabur. Okey. Jadi apa yang diperlukan? Apakah alat yang dapat membantu ia membaca dengan lebih jelas? Maka ia memerlukan cermin mata. Kerana murid ini atau budak lelaki ini mempunyai penglihatan yang kabur. Jadi ia memerlukan cermin mata untuk membantunya melihat dengan lebih jelas. Okey, tengok ya. Cermin mata ialah objek ataupun alat bantu yang digunakan untuk melihat apabila mata tidak dapat melihat dengan jelas.
Ini teacher baca petikan di muka surat 38. Ada gambar cermin tu. Maksudnya cermin mata ni adalah alat bantu untuk deria penglihatan. Manakala alat bantu pendengaran, ini alat ni kita selit di telinga. Ini adalah untuk membantu deria pendengaran yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Maksudnya alat bantu mendengar ini adalah untuk membantu mereka yang mungkin pekak ataupun kurang pendengaran. Okey, murid-murid, jom kita buat latihan buku aktiviti muka surat 27. Sebelum tu sila tulis tarikh hari ini iaitu 13 Julai 2021. Okey, arahannya gunakan deria sepenuhnya. Warnakan kotak deria yang boleh digunakan dalam situasi berikut. Okey, situasi 1, kelihatan seorang budak lelaki yang berjalan di dalam keadaan yang gelap. Jadi, untuk membantu dia, deria yang mana yang perlu digunakan? Deria penglihatan boleh ke ia guna dalam keadaan yang gelap? Deria pendengaran, deria bau, atau deria sentuhan? Ini situasinya sama dengan Linda tadi. Jadi, deria yang boleh membantunya adalah deria sentuhan. Okey, jadi kamu perlu warnakan kotak deria tu. Kamu perlu warnakan, teacher hanya warnakan tepi supaya kamu nampak jelas dengan jawapannya. Okey. Situasi 2. Saya tidak boleh menghidu makanan ini kerana sesama. Okey, biasanya apabila kita dapat sesama, hidung kita mungkin tersumbat. Orang cakap susah nak hidu kan, kamu rasa tersumbat hidung ni. Jadi tak boleh nak menghidu. Dia nampak makanan tapi dia tak boleh menghidu. Okey, deria yang perlu digunakan untuk membantunya adalah, adakah deria penglihatan? Atau deria rasa? Deria rasa, deria bau tadi dia tak boleh menghidu. Jadi deria bau ni bukannya jawapannya, ya. Ataupun deria sentuhan. Jadi deria apa yang dapat membantu kamu untuk makan ataupun untuk rasa makanan tu? Sebab deria bau dah tak ada. Pertama deria rasa lah, kita nak kenal pasti makanan tu. Ataupun deria penglihatan, kita boleh nampak, jadi kita boleh tahu makanannya. Okey, murid-murid. Memang dia boleh menggunakan kedua-dua deria. Boleh, tidak semestinya kamu guna deria rasa je bila kamu ingin mengenal pasti makanan. Kamu boleh menggunakan penglihatan. Seterusnya, muka surat 28. Tulis tarikh hari ini juga. Okey, hari ini 13 bulan 7 2021. Jom kita baca. Ini tajuknya alat bantu. Alia tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Ibunya, Puan Fatimah, membawa Alia berjumpa dengan doktor mata. Dia jumpa doktor mata, ya. Kerana Alia mempunyai masalah dengan deria penglihatannya. Bagaimanakah keadaan mata anak saya, doktor? Puan Fatimah ni bertanya pada doktor. Jadi, jom kita jawab soalan yang dikemukakanlah. Okey, pertama, apakah masalah yang dihadapi oleh Alia? Masalah apa yang Alia hadapi yang sampai dia perlu jumpa dengan doktor mata? Dia menghadapi rabun jauh ataupun penglihatan yang tidak jelas. Okey, yang kedua, apakah deria yang tidak berfungsi dengan baik pada Alia? Deria apa yang tidak berfungsi dengan baik pada Alia ni? Sudah semestinya deria penglihatan.
Nah, deria penglihatan. Dia mengalami masalah deria penglihatan. Okey, boleh kita teruskan. Teacher punya jawapan macam ke bawah sedikit. Okey, nombor 3. Alat yang dapat membantu mengatasi masalah Alia adalah alat apa yang dapat membantu Alia ni? Cermin mata. Jawapannya ya. Saya harap kamu semua boleh jawab dan faham sebab ini telah dibincangkan dalam buku yang dalam buku teks tadi kan. Yang murid yang baca buku tadi. Jadi saya harapkan semuanya dapat menjawab latihan ni dengan baik. Itu saja daripada teacher. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan tajuk yang baru, iaitu tajuk haiwan. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.